الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية الشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وسقيا الغيث الفرج والرحمة على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعيت الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين، وعلى كل ليلة نواها سلف الصالح فيها خير لنا يا رب العالمين. إلى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطهران على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam, dah hujan dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk jalankan satu kelas tentang fadl salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan pada salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita nak bertemu dengan bulan Syahrul Rahmah wa Syahrul Maghfirah, dan juga syahr Al-Maulid, syahr Rabiul Awal, bulan yang ada padanya hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala suruhkan kita kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya salawat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suruh kita wahai orang yang beriman, sallu alaihi. Sallu ini adalah dalam bahasa Arab kita panggil fi'il amr, kata suruh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي كالمفتاح. Salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seperti kunci yang akan buka pintu-pintu. Pintu-pintu bagaimana? Adalah dengan berkat salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita dekat badannya, dekat pada rasulnya. Allah Subhanahu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah." Nanti di hari kiamat, orang yang dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya orang yang banyak salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW beritahu, orang awlan nas, orang baik yang dekat pada aku di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salah. Di antara orang yang akan dekat pada baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah orang siapa? Orang yang banyak salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Cuba bayangkan, anak dengan keluarganya, ayah dengan maknya,
Apabila dekat pada ayah dengan mak, dekat pasar ke, dekat jalan ke, dekat mana-mana tempat, dia rasa aman. Dia rasa tak takut. Jalan dengan ayahnya, jalan dengan maknya, dia tak ada rasa takut, tak rasa apa-apa. Seperti itu akan ada perasaan pada kita apabila insya-Allah mudah-mudahan jadi kita pada golongan orang itu. Apabila orang banyak salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, dia adalah dekat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi perasaannya apa? Kurang. Tak adalah dia sampai risau sangat dan semua orang akan berasa risau dalam masa itu, tapi tidaklah seperti mana orang-orang yang lain. Subhanallah. Ini adalah di antara kelebihan untuk salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli thumma lam yusalli alaihi." Orang bakhil siapa yang adalah dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak salawat. Dipanggil orang bakhil. Nauzubillah min zalik, daripada sifat seperti itu. Ha? Dengan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam tahu tentang kita salawat atasnya. Allah seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Seperti hari ini yang kita ada. Adalah yang hari yang baik daripada hari-hari kamu adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumaat adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam. Wa fihi qubida. Naam, dan di hari ini harinya adalah hari Jumaat juga adalah Allah Subhanahu wa taala ambilkan Adam, Nabi Allah Adam. Wa fihi nafhah. Wafihi sa'qah. Dan di hari ini Allah SWT akan kumpulkan orang kepada Ardul Mahsyar, dan juga adalah di hari ini akan jadi hari kiamat juga. Fa'aksiru alayya minas salati fi. Maka banyakkanlah salawat atasku di hari itu. Maksud pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'ruda alaih. Sesungguhnya salat kamu apa? Ma'ruda alaih. Nabi SAW lihat tahu tentangnya berapa banyak kita salawat dan sebagainya. Nabi SAW akan sampai badannya fulan bin fulan adalah dia salat atasmu ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa kaifa tu'rad salatuna alayka wa qad arimta. Yani yaquluna blita. Yani sahabat kata, bagaimana ya Rasulullah, salawat kita sampai padamu dan Rasulullah SAW maksud di masa itu dah tak ada. Bagaimana salawat itu sampai padamu ya Rasulullah? Faqala inna Allah azza wa jal harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya. Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah SWT haramkan atas bumi ini, haramkan bumi ini makan apa badan-badan para Nabi. Subhanallah. Ini adalah di antara juga kelebihan untuk salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun adalah kata, kalau nak tahu sayang orang itu, sayang sesuatu itu betul-betul ataupun tidak, sayang pada orang itu betul-betul ataupun tidak, ataupun sayang pada benda itu betul-betul ataupun tidak, tengok dia berapa dia sebut. Yani idza ahabba syai' aktsara min dhikrihi. Jika adalah orang sayang sesuatu, dia akan banyak sebut benda itu. Jadi tanda kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak kita salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun di antara tanda kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' Nabi alaihi salatu wasallam. Mengikut pada cara Nabi, sunnah-sunnah amalkan. Ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah juga di antara tanda sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun ya man tadda'i mahabbatahu aina anta min sunnatihi. Wahai orang yang kata sayang pada Nabi, mana kamu pada sunnatnya? Maksudnya, bagaimana hal kamu dengan sunnat Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sahaba radwanullahi alaihim, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu yaf'aluna as-sunan li'annaha sunan. Dia melakukan sunnah
Sebab dia rasa ini adalah sunnah yang Nabi SAW buat, jadi dia buat. Walakin fi zamanina hadha, tetapi di zaman kita ini, an-nas tatrukus sunan liannaha sunan. Yang makul sunnah. Orang tinggalkan sunnah, dia kata apa? Ini sunnah lah, tak wajib. Subhanallah. Tengok bagaimana ta'alluq, bagaimana dulu di zaman Nabi SAW, sahabat, bagaimana halnya dengan sunat-sunat dia amalkan. Dia tengok Nabi SAW buat apa, dia buat juga. Untuk apa? Sebab dia rasa nak ikut cara Nabi SAW betul-betul. Nak ikut bagaimana Nabi SAW buat. Jadi di zaman kita ini adalah banyak pada orang tinggalkan amalan di atas alasan apa? Anak ini sunnah lah. Tak apalah, tak wajib. Sunnah je. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, tak ada dosa. Subhanallah. Ha? Fa- Ini adalah di antara benda yang menunjukkan juga sayang pada Nabi Muhammad SAW. Ittiba' sunnatihi. Mengikut pada sunnah Nabi SAW. Mengikut bagaimana Nabi SAW ajar pada kita. Mengikut betul-betul. Itu adalah juga di antara tanda kita sayang pada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang penting tentang salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dia kata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Qultu ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika, fakam aj'al laka min salati." Dia kata, Sayyidina Ubay bin Ka'ab kata pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku ni banyak salawat atasmu ya Rasulullah. Berapa banyak saya buat salawat? Berapa jumlah banyak yang saya kena patutnya buat?" Faqala ma syi't. Nabi SAW kata padanya, "Berapa kamu nak?" Tak apa. "Ma syi't." Qala qultu ar-ruba'. Sayyidina Ubay kata Nabi Muhammad SAW, "Aku ni buat suku masa aku adalah salawat atasmu ya Rasulullah." Nabi SAW sabda apa? Qala ma syi't. Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Apa yang kamu nak buat, buat. Kalau tambah lagi baik untuk kamu. Qultu nisf. Sayyidina Ubay kata apa? "Ya Rasulullah, saya buat separuh. Baru masa itu adalah untuk apa? Untuk salawat atasmu ya Rasulullah." Nabi SAW sabda apa? "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak." Apa yang kamu nak buat, buat. Kalau tambah itu lagi baik untuk kamu. Qala qultu fathuluthain. Maka Sayyidina Ubay kata apa? "Ya Rasulullah, saya buat 2/3 daripada masaku adalah untuk salawat atasmu ya Rasulullah." Nabi SAW sabda apa? Jawab apa? "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Apa yang kamu nak buat, buat. Kalau tambah lagi baik untuk diri kamu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Nah, Sayyidina Ubay kata, "Aku ni buat semua masaku adalah untuk salawat atasmu ya Rasulullah." Yang ini maksudnya, penuhkan masaku dengan salawat atasmu ya Rasulullah. Banyak pada masa saya untuk salawat atasmu ya Rasulullah. Nabi SAW sabda apa? "Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbak." Apa yang akan hasil daripada itu? Nabi SAW bersabda adalah, "Idzan tukfa hammak." Masalah-masalah kamu, masalah musibah ke, semua ikut akan selesai. Wa yughfar dzambak, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kamu. Subhanallah. Ini adalah dapat dengan apa? Dengan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufham min hadha. Jangan kita faham pada hadis ini maknanya tinggalkan semua benda, hanya duduk salawat. La, bukan seperti itu. Ma, dengan mengikut betul-betul pada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu ala Nabi adalah membanyakkan salawat untuk atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara asbab yang akan bagi apa? Akan bagi kita rehat di dunia insya-Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhirat, seperti mana lalu dengan kita akan ada dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat orang yang banyak salawat, dan akan ada keampunan pada Allah Subhanahu wa taala
untuk orang yang banyakkan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal makna adalah orang orang buat salah tapi banyak salawat. La, man yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia banyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia mengikut juga pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang betul. Alat Maknanya dia menjaga adab. Maknanya dia adalah menjaga muamalat. Maknanya dia menjaga pada syariat. Betul-betul. Ini adalah di antara tanda sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Naam. Naam. Juga di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang salawat atasnya. Naam. Hadis حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. Barang siapa yang salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah, satu salawat, apa akan dapat balasan badannya? 10 salawatin. Sallallahu alaihi 10 salawat. Allah Subhanahu wa taala salat atasnya 10. 10 apa? 10 kali. Macam mana salawat daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud badannya? As-salatu min Allah adalah rahmah. As-salatu min Allah rahmah. Was-salatu min al-malaika istighfar. Dan salawat pada malaikat adalah istighfar. Was-salatu min al-abdi, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala apabila kita salawat itu ada apa? Doa. Maka apabila kita dapat 10 kali salawat daripada Allah Subhanahu wa taala, apa maksud? Maknanya Allah Subhanahu wa taala rahmat pada kita. Hada maksud. Wa huttat anhu 10 khati'at, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dan mengangkatnya 10 darajat. Itu adalah di antara kelebihan. Kelebihan untuk apa? Kelebihan untuk salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara asbab untuk kita dapat syafaatnya di hari kiamat. Di asbab daripada asbab yang kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Seperti mana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yawm al-qiyamah. Yani, barang siapa yang dia salawat atasku 10 kali pagi dan 10 kali pada malamnya, adrakathu syafaati, maka dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW yaum al-qiyamah, di hari kiamat. Subhanallah. Allahumma ja'alna minal muksirina min dhikrika wa dhikri habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang banyakkan zikirmu dan zikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحديث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم cakap tentang kelebihan dan hasil daripada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak tentang hadis-hadis tentang bab ini. Ahbabtu, saya suka mula kelas kita hari ini tadi dengan kelebihan pada salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuqaddimah, seperti adalah muqaddimah untuk yang penting yang kita nak cakap lepas ini tentang Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Apa yang sepatutnya kita kena buat, apa yang kita kena usha ada di bulan Rabiul Awal itu. Syahrul Rabi', bulan Rabiul Awal adalah syahrul milad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir badannya. Syahrul Rabiul Awal. Rabiul Awal, kalau kita nak bulan ini jadi di antara bulan yang paling baik di hidupan kita, kita kena ada banyak amalan dan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW di bulan itu supaya kita rasa betul-betul. Tetapi supaya kita dapat
perasaan yang sempurna ataupun perasaan yang kita sayang pada Nabi Muhammad SAW kuat pada bab ini dan sebagainya adalah kita kena adalah syadid nakun syadidin ta'alluq bin Nabi alaihi salatu wassalam, kuat ikatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadi tentang bab ini? Jadikan benda ini adalah dengan banyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, banyak membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebut tentang Nabi alaihi salatu wasallam. Wajib Sayyidil Habib Umar hafizahullah taala dia kata wajib orang mukmin di bulan Rabiul Awal apa yang dia kena buat, apa yang dia kena usaha untuk buat dalam bab ini. Wajib orang beriman dalam bulan Rabiul Awal adalah tadhakkur milad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajdid quwwat al-alaqa bihi imanan wa mahabbatan wa ittiba'an. Dia ingatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajdid quwwat al-alaqa, kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tu? Adalah dengan iman, kuatkan iman kita dan mahabbah sayang pada Nabi Muhammad SAW. Wattiba'an adalah mengikut pada Nabi Muhammad SAW, amalkan sunnah dan sebagainya. Itu adalah di antara tanda sayang pada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu benda yang kena usaha ada khususnya di bulan Rabiul Awal. التعبير عن الفرح بالمولد بطريقة مشروعة. Sayyidi Habib Umar kata adalah di antara benda yang kita boleh lakukan di bulan Rabiul Awal adalah menunjukkan kegembiraan kita di bulan Rabiul Awal adalah dengan cara maulid. Membuatkan maulid, jadi buat maulid di bacaan maulid di rumah kita, bacaan qasidah. Contohnya pada Tala al-Badru alaina ataupun apa-apa qasidah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang tak pandai baca maulid, mungkin dia boleh baca qasidah yang dia tahu. Naam. Al-ijtima'u ala dzikr bitariqatin masyru'ah. Bagaimana caranya yang mengikut syariat, kumpulkan untuk maulid mengikut syariat. Bagaimana kumpulkan untuk zikir. Al-ijtima'u ala dzikr, qira'at as-sirah wal maulid nabawi. Kumpul adalah untuk membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk baca maulid. Itu adalah di antara benda yang kita boleh buat. It'amu at-ta'ami bihasabil qudrah, dan beri makanan pada orang mengikut kemampuan. Yang ini kumpulkan orang buat maulid, bagi makanan juga untuk orang itu mengikut kemampuan masing-masing. Apa yang dia mampu untuk buat pada bab ini. Dan Sayyidina Habib Umar kata, madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah hasanah. Mungkin ada orang kata maulid ini bid'ah. Dulu sahabat mana ada buat maulid? Sahabat tak buat maulid. Ha. Maulid ini okey, kita muafakat dengan dia, kita kata ini bid'ah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada macam tu, ya. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada daripada orang yang tulis qasidah-qasidah ataupun syair yang puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Hassan bin Sabit adalah seorang sahabat juga yang banyak puji pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adalah tentang amalan ini maulid. Apa yang kita lakukan badannya? Ada benda yang luar daripada Quran dan Sunnah? Adakah ada benda yang belik-belik terjadi dalam majlis itu? Walayazubillah, bukan. Apa yang ada dalam bacaan maulid? Dalam bacaan maulid yang banyak sekarang kita tengok di Malaysia contohnya, banyak ada orang yang membawa maulid Diyaul Lami', maulid Daibai, ataupun maulid contoh baca burda Imam Busairi. Contohnya ada macam-macam tentang bab ini. Kebanyakan ada di dalamnya kata-kata puji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan adalah juga di antara kitab-kitab maulid yang ada di dalamnya ayat dan juga ayat daripada Al-Quran dan hadis-hadis, dan juga adalah qasidah. Kumpulkan semua ada di dalam itu. Itulah yang ada di dalam maulid. Naam. Jadi
Bukan adalah lakukan maulid itu adalah ini bid'ah. Nabi tak buat. Jangan buat benda tu. Bukan maksud badannya. Cuba dia tengok macam tu. Sekarang orang hari jadi ni kumpulkan. Orang kumpul buat kek ke, buat apa majlis. Ha? Ini kumpul baca Quran, baca Quran, baca puji-puji Nabi SAW. Dan dosa ke dalam bab ini? Walayazubillah. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana untuk hal ini? Ini halal. Kumpulkan untuk sebab orang halal. Tapi Nabi SAW bid'ah, jadi bid'ah. Na'udzubillah min zalik. Al-Maulid itu adalah juga di antara tanda kita sayang pada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang buat, Alhamdulillah. Tak buat, dia ada rasa lain untuk gembiranya di bulan Maulid. Dia rasa dia nak duduk baca sirah. Dia nak baca kisah Nabi Muhammad SAW. Dia nak baca kitab Syama'il Nabi Muhammad SAW. Dia rasa itu lebih baik. Okey, silakan. Kamu rasa benda ni sesuai lagi, silakan buat. Tetapi la tungkir. Jangan ingkarkan di atas orang yang buat maulid kata, kenapa macam tu? Tak boleh lah. Jangan. Ini adalah syaratnya tanda untuk apa nak tunjukkan gembira dalam bulan Maulid itu dan yang dia lakukan tidak adalah benda yang haram walayazubillah. Dia adalah melakukan banyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Ada di majlis itu adalah bacaan ayat Al-Quran. Ada di majlis itu ada bacaan hadis Nabi SAW. Ada di majlis itu apabila kumpul untuk majlis Maulid adalah kata-kata ingatan tentang kehidupan kita dan akhirat. Subhanallah. Pada itu yang kita panggil apa? Tausiah. Lepas maulid biasanya guru-guru bagi tausiah. Itu adalah ucapan-ucapan daripada guru-guru dan habaib dan sebagainya. Itu semuanya adalah benda yang baik. Dia bukan adalah benda untuk ingatkan kita pada Allah dan Rasulnya. Jadi benda ini adalah benda yang mubah. Benda itu adalah bukan adalah haram. Waliyazubillah. Dan jika nak cakap ini bid'ah, yang laku maulid itu adalah bid'ah, ini adalah seperti mana ulama bagikan bid'ah itu kepada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini adalah dimasuk dalam bid'ah yang hasanah. Maksud benda ini adalah tapi nahnu la naqul anha bid'ah. Kami adalah tak sebut ini adalah bid'ah. Kita sebut ini sunnah hasanah. Orang yang puji-puji pada Nabi Muhammad SAW adalah seperti mana dalam hadis, barang siapa yang dia sunatkan sesuatu di dalam Islam ini, dan kemudian ada orang yang datang selepasnya amalkan benda ini, maka dia akan dapat pahala ini, pahala yang dia lakukan dan pahala orang yang berterusan amalkan seperti itu. Subhanallah, seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini adalah di antara benda yang bukan sahaja kita yang buat, di zaman dahulu pun buat. Zaman dulu-dulunya pun buat. Di zaman adalah sahabat adalah buat seperti itu. Ada syaratnya. Sahabat tabi'in adalah syaratnya. Setiap orang ada syaratnya bagaimana. Cara mungkin di zaman ini adalah tengok banyak pada orang buat maulid. Kumpulkan orang buat maulid, adalah baca qasidah dan sebagainya. Ini adalah caranya. Itu adalah cara menunjukkan bagaimana dia adalah gembira di bulan itu. Jadi itu adalah kira sunnah hasanah. Amala biha sahabat Nabi Sayyidi Habib Umar kata ini adalah sunnah hasanah diamalkan oleh sahabat dan juga tabi'in wa huwa qurba ila Allah. Dan amalan ini yakni kita harap insya-Allah adalah bagi kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Confirm ada dalam niat zikrullah, ada di dalam maulid itu zikrullah, ada dalam banyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini amalan yang baik. Insya-Allah pada amalan itu adalah di antara amalan yang akan bagi kita dekat pada Allah dan Rasulnya insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Habib Umar adalah mengingatkan juga pada kita adalah al-ijtihad fi yawm al-ithnain umuman wa fi rabi' al-awwal khususan. Ijtihad. Kuatkanlah untuk ibadah pada hari Isnin. Seperti mana puasa contohnya ataupun banyak salawat dan salam di hari Maulid juga macam contoh adalah biasanya aku buat di 12 Rabiul Awal adalah kita jaga juga untuk apa? Untuk banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW dan juga di seluruh bulan Rabiul Awal itu adalah kita jaga tentang bab ini. Al-iksar min as-salati was-salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Sayyidina Habib Umar sebut apa? Tarbiyatul ahli ala mahabbatihi wa ta'zimihi.
Tarbiyahlah kepada keluarga dan anak-anak, untuk apa? Untuk sayang pada Nabi Muhammad SAW dan muliakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana benda ini terjadi? Dengan kenalkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita, maksud melalui kita baca kisah, sirah. Ada banyak pada cara yang kita boleh sampaikan pada bab ini, macam membawakannya kepada majlis ilmu, membawalah anak ke majlis maulid, dan beritahulah, bagi tahu badannya ini adalah maulid Nabi SAW, ini adalah hari maulid, ini adalah kita buat salawat ini kelebihannya seperti ini dan sebagainya. Jadi tarbiyatul ahli ala mahabbatihi wa ta'zimihi. Tarbiyah pada anak, keluarga, dengan untuk saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Habib Umar juga sebut ada satu benda yang penting juga, adalah qiraatul maulidi fil bait. Bacalah maulid di rumah anda. Bukan maulid hanya pergi ke masjid, surau dan sebagainya. Buatlah maulid di rumah kamu. Buat maulid di rumah kamu. Alah, saya bukan pandai nak baca maulid ni. Nak baca maulid di rumah saya pun tak. Macam tu ada orang kata, saya tak pandai, saya tak biasalah dengan benda ni. Macam mana tentang bab ini? Ha, nak buat maulid ini adalah boleh. Tapi saya tak pandai nak baca maulid itu Diyaul Lami' ke ataupun Maulid Tabai ke Burda Imam Busiri ke. Saya tak pandai nak buat benda itu. Bukan syarat itu. Sekurang-kurangnya kamu kumpulkan anak, bacalah sikit, contohnya ambillah kitab Syama'il, bacalah dua tiga hadis. Kemudian adalah bacalah satu dua qasidah. Takkan orang tak tahu qasidah-qasidah lah tentang puji Nabi Muhammad SAW langsung tak tahu. Ha, yani ghair munasib, tak munasib lah orang tak tahu langsung. Sikit-sikit suara saya tak sedap. Buat buat ini adalah menunjukkan, buat yang baik. Contoh bacalah qasidah Tala'al Badru Alaina, anta syamsun anta badrun. Banyak pada qasidah yang mudah-mudah yang ramai orang yang tahu. Boleh buatlah sekurang-kurangnya seperti itu. Taib. Buat adalah di rumah kamu adalah buat benda ini. Sekurang-kurangnya adalah kita baca apa? Baca qasidah, satu dua qasidah. Boleh. Baca maulid sempurna adalah contohnya, biasa maulid sempurna dia ada apa di dalamnya? Apa bezanya dengan qasidah? Maulid ini biasanya dia ada dalamnya ayat Al-Quran. Contoh ada di dalamnya, contoh salawat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ayat itu permulaan surah Fatih contohnya. Kemudian adalah pada lahir baginda Nabi Muhammad SAW bagaimana, dan yani ada bahagian-bahagian tentang dia sirah sebenarnya. Dia cakap tentang kisah Nabi Muhammad SAW, puji-puji pada Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada dalam ayat-ayat maulid tu. Jadi kita tak boleh maulid, buatlah apa yang boleh. Tapi rasanya sekarang kita ramai pada kumpulan-kumpulan qasidah, contoh yang ada boleh baca maulid dan sebagainya, memang terlalu banyak, Masya Allah. Dan ada macam-macam lah kita boleh buat di rumah kita. Bolehlah panggil orang tu ke rumah kita. Contohnya saya, walaupun ni sekarang kita dalam kelas, tapi insya Allah saya usaha juga untuk sama-sama membantu tentang bab ini. Saya pun ada seorang kawan yang dia ada kumpulan untuk qasidah Arab Syria. Sedap lah juga. Kita bukan nak buat iklan, tapi nak menunjukkan juga kalau ada orang nak, boleh kita tolong bantu untuknya. Ada kumpulan qasidah, satu kumpulan qasidah. InsyaAllah dia boleh bantu pergi buat maulid di rumah, bacaan maulid dan sebagainya. Boleh bantu tentang bab ini. Yang ini peluang ini terlalu banyak ada. Panggil budak madrasah tahfiz contohnya. Buat maulid sama-sama. Panggillah madrasah. Boleh. Hanya tolong jaga adab-adab di dalam maulid. Nak buat maulid itu sunnah. Sunnah yang baik. Dan benda yang baik kita buat. Tapi lakukan benda ini jangan sampai jadi benda ini salah. Bagaimana jadi salah? Contohnya, laki perempuan tidak menjaga pada adab di malam majlis. Laki perempuan ada yang tak pakai pakaian tutup aurat betul-betul. Tak jadilah maulid.
Datang majlis maulid, lepas tu rambut terbuka. Majlis maulid, macam mana tu? Tapi di sama waktu, saya nak nasihat juga pada semua. Kadang-kadang ada orang tak biasa dengan benda itu, tak biasa dengan maulid dan sebagainya. Kita kena lembut-lembut dengannya. Kena adalah macam perlahan-perlahan. Bagilah orang tu, okey, kita dah jumpa orang dekat situ. Ah, Alhamdulillah. Orang tu datanglah. Contoh, jagalah, jangan kita perkataan kita kasar dengannya. Perlahan-perlahan orang akan faham benda ni. Kadang-kadang ada orang tak biasa dengan benda ni. Contohnya di antara benda yang kita buat apabila kita buat maulid adalah kita bagi pada jiran-jiran kita. Kita dah jumpa orang tu tak datang. Bagilah badannya contoh daripada makanan-makanan yang kita buat di majlis maulid. Bagilah badannya contohnya kuih ke ataupun apa-apa yang kita buat. Semua benda ini adalah di antara benda yang rahmat dan benda yang baik yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Bagi-bagi makanan. Itu benda Nabi SAW pun ajar kita. Nah, ini termasuk dalam bab hadiah. Kita bagi hadiah badannya. Nabi SAW bersabda apa? Tahadu tahabu. Maknanya beri-beri hadiah itu akan menambah kasih sayang. Subhanallah. Jadi ini adalah benda yang baik yang kita boleh lakukan. Bagi pada jiran, keluarga dan sebagainya. Ini adalah di antara benda yang kita boleh amalkan di dalam bulan Rabiul Awal. Pada bab ini maksudnya kita kena banyakkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah, jaga anak dan keluarga untuk muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah maulid di rumah dengan menjaga-jaga adab maulid. Itu pentingnya. Kemudian adalah menjaga juga pada rumah kita, tanqiyatul bait, bersihkan rumah. Bersihkan rumah pada apa? Pada abuk ke kotor-kotor yang ada di dekat rumah? Itu rasanya semua orang buat. Jaga kebersihan pada rumah, maksudnya bersihkan rumah, bersihkan abu tu, apa lantai ke, basuh ke, itu ramai yang buat. Semua buat lah, tak ada orang akan duduk dalam keadaan kotor, na'udzubillah. Bahaya tu. Semua orang buat. Tapi bersihkan rumah daripada apa? Daripada setiap benda yang izalat kul ma yukhalif minhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam min mawadin wa adawat. Semua benda yang ada mukhalafat, tidak mengikut pada minhaj. Maksudnya tidak mengikut pada Islam betul-betul, adalah kita buangkan dari rumah kita. Yang ni macam mana nak buangkan apa? Sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak baik, meletakkan dekat rumah contoh na'udzubillah adalah dog anjing dekat rumah. Ini pun adalah bukan mengikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau adalah ada tempatnya di luar. Dan juga itu adalah mengambilkan bukan untuk hanya untuk apa, untuk seronok-seronok, adalah tujuan untuknya untuk menjaga keselamatan dekat rumah. Dia ada tempatnya di luar, bukan duduk dengan kita di dalam rumah. Itu lainlah. Contoh itu adalah boleh. Ha, adalah contohnya juga adalah di rumah kita tak adalah patung-patung ke dan sebagainya. Semua itu adalah kita kena jaga dalam bab ini. Tanqiyatul bait kul ma yukhalif min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam min mawadin wa adawat, daripada sesuatu ataupun apa-apa yang ada di rumah. Tajannubul qati'ah adalah juga adalah menjauhkan pada memutus silaturrahim. Nauzubillah. Ini pun benda yang Nabi SAW tak suka pada ibadullah, pada hamba Allah SWT. Nabi SAW tak suka orang putuskan silaturrahim. Tajannub qati'ah. As-sibab, maknanya kata-kata yang tidak baik. Di rumah ini masih lagi ada orang, contoh, ada orang di rumah disebut perkataan yang tak baik dan sebagainya. Semua benda ni kena jauhkan. Al-ghibah, kata-kata orang, dengar tak orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Itu semua di rumah kita kena sepatutnya tidak ada. Kena jaga. Adalah hasad, hasad tinggi, na'udzubillah min zalik. Ini pun di antara sifat yang kena buang, tidak ada di rumah kita. Hiqd, na'udzubillah min zalik, adalah orang macam benci orang sampai kuat bencinya dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Bukan orang beriman, bukan seperti itu.
Jadi semua pada apa yang ada dalam kepala kamu tentang sifat yang tidak baik, semua itu kita kena usaha untuk bersihkan rumah kita dari badannya. Maksud pada rumah kita itulah diri kita ni semua yang orang ahli rumah. Bukan adalah seorang saja. Semua yang di rumah itu menjaga untuk buangkan sifat-sifat yang buruk, buangkan benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Naam. Contohnya, adalah orang biasa macam dia tidak ada dengan zikrullah tak banyak berzikir di rumah. Ha? Nabi SAW ha? pun sebut tentang solat, tentang di rumah, solat di rumah. Jangan adalah jadikan rumah kamu seperti mana kubur. Bagaimana itu? Orang yang tidak solat di rumah. Saya solat di luar masjid, semua solat masjid. Bagus. Tapi jadikan juga daripada solat kamu di rumah. Untuk rumah itu jangan jadi seperti kubur. Kubur tak solat. Ha? Di kubur tak ada solat. Bagi orang solat dekat kubur, mana ada? Tak ada. Jadi jangan jadikan rumah kita seperti itu. Solatlah juga dekat rumah. Contohnya solat di masjid, balik solat sunat, ataupun ada solat qiyamul lail dan sebagainya. Nah, ini adalah di antara benda-benda yang perlu kita dijaga di bulan Rabiul Awal. Apa hasil daripada as-sidq ataupun betul-betul kita buat benda ni kerana Allah dan Rasulnya? Apa hasil badannya? Macam sekarang kita sebut berapa benda kita dah sebut tentang maulid, tentang beri makanan, tentang bantu orang, tentang baca kisah Nabi SAW, tentang kita banyak salawat dengan keluarga. Apa hasil daripada ini adalah ta'yidullah wa taufiqih. Yani Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, sentiasa bantu kita. Ha? Ini adalah hasil pada orang yang mengikut Allah, mengikut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan dengan sunnatnya. Hasilnya adalah hidupan yang baik di dunianya dan juga di akhiratnya. Allahumma ja'alna min adh-dhakirin Allah katsiran. Ya Allah, jadilah kita daripada golongan yang banyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. وذكر الله يدخل فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Zikrullah adalah masuk dalamnya salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk dalam zikrullah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada nabinya, kekasihnya. Sayang pada Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita zikrul Nabi SAW, kita sebut salawat, ini pun adalah termasuk dalam zikrullah yang sepatutnya ada di dalam hidupan kita. Banyak pada ulama dibagikan wirid. Wirid maksud badannya adalah sesuatu amalan yang kita buat selalu. Selalu ada, selalu buat. Itu wirid. Seperti pada zikir. Wiridnya, contoh orang kata, wirdi minal Quran, masalah juzuk kulla yaum. Wirid aku daripada Quran, satu hari satu juzuk, contohnya. Ha? Wirdi minas salat ala Nabi 1000 marrah. Wirid aku daripada salawat contohnya 1000 kali. Itu wirid. Maknanya benda yang kita buat selalu. Ha? Yaqulun man la wirda lahu la warida lahu. Man la wirda lahu la warida lahu. Barang siapa yang dia tidak ada wirid untuknya, tidak ada warid untuknya. Apa maksud? Tak faham lagi. Okey. Wirid itu seperti mana kita terangkan, amalan yang tetap. Warid itu hasil daripada amalan itu. Jadi tak ada wirid, tak ada warid. Seperti mana line putus, tak sampai. Line pada saat, kalau ada pergi, ada balik. Kalau ada maksud wirid, ada warid, ada hasil untuknya. Tak ada wirid, tak ada hasil untuknya. Jadi ini adalah perlu pada kita untuk kita amalkan dengan wirid itu supaya kita sentiasa ada warid. Wal warid yakun cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kena pada kita, pada keluarga kita, rumah kita. Apa maksud pada cahaya itu? Yani rahmah min Allah. Yani adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takunu bina.
orang yang berzikir. Rumahnya, rumahnya, ahli rumahnya. Subhanallah, ini semua adalah kelebihan pada zikrullah. Ya, semua ini adalah pada kelebihan zikrullah. Zikrullah subhanahu wa ta'ala di rumah kita. Jadi benda ini adalah benda yang penting sangat supaya menjauhkan daripada kita benda yang negatif. Bawa kepada kita benda yang positif. Ha. Nak selamat, tak nak ada gangguan, tidak nak ada benda yang bukan-bukan. Ha? Semua ini akan dapat dengan zikrullah. Benda ini semua akan Allah SWT akan lindungkan kita daripada waswas syaitan, daripada jin, daripada benda-benda yang bukan-bukan. Ha? Semua itu dengan apa? Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingatkan untuk diri saya, orang yang pertama, dan juga kepada semua yang hadir dengan saya pada hari ini, hari yang penuh dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Tak lama lagi akan ada, dan mengisikan masa bulan Rabiul Awal dengan benda yang baik adalah seperti bacaan kitab Syama'il ataupun bacaan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajarkan kepada anak, keluarga, tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usha untuk ada maulid di rumah kamu. Masing-masing setiap orang buat maulid di rumahnya. Seperti mana saya cakap tadi, sekurang-kurangnya bacalah qasidah. Saya rasa tidak ada orang yang tak tahu salawat yang baca lepas solat kan. Biasa kan orang habis solat dia orang salam sebut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang tahu benda tu kan. Sekurang-kurangnya buat benda tu di rumah kamu. Usahalah kena ada benda ini. Dan adalah usaha untuk membawa keluarga, membawa anak kepada majlis-majlis maulid. Ini pun di antara benda yang baik yang kita boleh amalkan. Bawalah anak dan keluarga kepada majlis-majlis yang ada maulid. Di bulan Rabiul Awal, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Rabiul Awal, banyak madrasah-madrasah ataupun banyak daripada masjid-masjid yang buat majlis maulid. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini benda yang baik, boleh kita hadirkan. Tutup telinga sikit, bagi rehat di bulan Rabiul Awal. Pada orang yang banyak bising. Bid'ah, tutup sikit. Kita tahu maulid itu kita pergi untuk apa? Untuk zikrullah. Ada dalam maulid itu majlis zikir. Adalah dalamnya bacaan Quran, bacaan hadis. Ada lepas bacaan maulid itu adalah tazkirah. Pada pada guru-guru. Okey. Itu benda yang baik kita pergi. Jangan pandang pada kata-kata orang itu Nabi tak buat, sahabat tak buat dan juga itu tutuplah sikit. Kita pergi kepada majlis ilmu. Namanya majlis ilmu. Bagi hadir majlis maulid itu adalah majlis ilmu. Dalamnya adalah ilmu yang kita dapat. Jadi kita hadir dalam majlis-majlis seperti itu sebab benda ini yang baik untuk diri kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas Nabi Muhammad SAW terlalu banyak sigah-sigahnya. Maknanya bagaimana contoh, adakah kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abduka wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, atau salawat Ibrahimiyah. Banyak pada jenis-jenis salawat, semua baik insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh amalkan mana-mana pada salawat, kita boleh amalkan insya-Allah Subhanahu wa taala. Yani elok kita ikut pada yang kita mampu, dan kita boleh baca, dan salawat Ibrahimiyah adalah di antara salawat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan juga pada kita, adalah tentang Allah. Salawat itu adalah berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin wa abduka, contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Boleh kita salawat ini sampai ala ali Ibrahim pun boleh. Nak baca seperti mana dalam solat, contoh ini solat Ibrahimiyah, panggil salawat Ibrahimiyah, itu adalah pun di antara benda yang kita boleh amalkan. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh. Kita lagi muliakan, lagi puji pada Nabi Muhammad SAW, lagi baik. Jenis-jenis salawat adalah terlalu banyak pada salawat-salawat.
Ada banyak sangat pada solawat. Jadi kita boleh amalkan dalam hidupan kita dan usaha untuk kita amalkan benda ini adalah selalu ada di dalam hidupan kita untuk banyakkan solawat dan salam itu khususnya pada bulan Rabiul Awal yang akan datang. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar Bait Al-Furqan. Alhamdulillah kita di Baitul Furqan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah berapa tahun kita juga ada majlis untuk salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin adalah di masa yang sebelum ni adalah kurang sikit tentang bab ini, tapi Alhamdulillah banyak juga untuk salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang buat di Baitul Furqan melalui pada pelajar-pelajar. Nanti insya-Allah kita akan share link salawat juga dengan semua insya-Allah. Mulai ibadah hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membanyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ada sebelum ni ada buat satu camping untuk mari bersalawat di anjuran Bait Al-Furqan. Alhamdulillah kita sudah sampai jumlah yang hampir pada 10 juta, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada lebih pada itu. Nanti kita update yang baru. InsyaAllah cuba kita buat sama-sama membanyakkan amalkan benda ini insyaAllah. Dia caranya mudah sangat. Lepas kita dah tekan link dia akan buka macam ni, kemudian kita masukkan nama dekat sini. Contohnya Nadir. Okay, lepas tu kita masukkan jumlah salawat yang kita salawat, contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, contohnya. Kemudian kita tekan dekat sini. Ya, kalau kita dah keluarkan seperti ini, taqabbalallahu minna wa minkum, jazakumullahu khairan, maknanya sudah sampai jumlah itu kepada kumpulan sama-sama. Apa tujuan benda ni? Tujuan benda ini adalah untuk kita ramai, banyak sama-sama salawat. Nanti nombor ini kita akan update manual, bukan auto. Dia update adalah manual. Maksudnya setiap berapa hari kita update. Mungkin ada orang dah hantar contoh 1,000 tapi tengok nombor ni tak berubah. Memang tak berubah sebab dia manual. Ya. Tujuan kita kenapa ni buat? Supaya kita naikkan semangat pelajar sama-sama buat. Alhamdulillah, Masya Allah, ada di antara pelajar-pelajar Bait Al-Furqan, di antara pelajar-pelajar kita, Masya Allah, ada yang hantar salawat satu hari 1,000. Masya Allah. Ada yang saya tahu pada pelajar-pelajar Bait Al-Furqan setiap minggu hantar 1,000. Masya Allah, istiqamah. Jadi Alhamdulillah, benda ini adalah kira benda yang bagus lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usahalah untuk ada benda ini insya-Allah. Satu lagi, saya nak iklankan juga tentang uh, maaf sekejap. Dan juga, satu lagi saya nak iklankan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk dua benda. Satu adalah kursus tajwid yang akan ada di masa yang terdekat ini. Kita akan ada kursus tajwid insya-Allah subhanahu wa taala. Saya buka linknya juga. Bismillah. Kita akan ada kursus tajwid insya-Allah. Pada 19 hari bulan kita akan belajar tajwid level 1, 2, 3 insya-Allah. Saya jemput semua siapa-siapa yang ada masa untuk nak belajar dengan kita buat ulangan untuk tajwid, boleh insya-Allah kita join sama-sama. Benda ini mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Kita akan belajar tajwid dari asas sampai insya-Allah semualah, maksudnya dari zero sampai orang kata apa hero sampai jadi pandai biiznillah dalam ilmu tajwid ini insya-Allah. Daripada semua bab makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid kita ada 3 level insya-Allah SWT, terbuka pada semua insya-Allah. Pada siapa-siapa yang berminat boleh join dengan kita insya-Allah SWT. Dan juga kita ada satu program lagi untuk hafazan. Kita adalah buka program hafazan Alhamdulillah lepas baru lepas untuk program hafazan surah Al-Mulk. Dan syukur kepada Allah SWT kita ada ramai yang dapat selesai hafazan surah Al-Mulk, lebih kurang 30 orang yang sudah berjaya untuk hafaz surah Al-Mulk. Dan kali ini kita buka program insya-Allah untuk hafazan surah Kahfi ayat 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir.
Jadi jumputkan semua siapa yang berminat untuk bab ini boleh join dengan kita insya-Allah. Dia terbuka pada peringkat umur semua insya-Allah. Uh, Yurannya pun tidak mahal. Jadi siapa yang berminat insya-Allah boleh join dengan kita. Kalau ada orang ada masalah pada yuran boleh bayar lambat sikit, bayar hancur pun boleh, tidak ada masalah insya-Allah. Yang penting kita penuhkan masa kita dengan benda yang baik yang ada manfaat untuk diri kita semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua dan semoga insya-Allah amalan ini jadi saham untuk akhirat untuk kita, mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada semua juga. Ulang lagi adalah hari ini kita cuba banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك يا إلهنا أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم اقبلنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا وتيسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa semua Jazakallahu insyaAllah minggu depan khairan. bacaan Syama'il ya insyaAllah. Waalaikumsalam. Insyaallah, Alhamdulillah, insyaallah. alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.